Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua yang menonton pada hari ini. Moga-moga kita mendapat segala kebaikan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan lupa untuk kita berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad, ahli keluarga baginda, juga seluruh sahabat baginda yang dimuliakan. Apa khabar? Moga-moga kita hidup dalam keadaan yang baik dan kita teruskan semangat lebih-lebih lagi dalam bulan Rejab untuk kita melihat apa kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Rejab. Seperti mana yang Nabi SAW sebutkan dalam pelbagai hadis, yang mana Nabi SAW mengungkapkan dalam sabdanya, sesungguhnya ada bulan-bulan haram yang di sana mesti untuk sama-sama kita ambil pengajaran dan ambil pedoman. Dan di antara bulan-bulan haram ini terselit di situ bulan Rajab, yang mana mesti sama-sama kita ambil pedoman, ambil kesempatan, ambil peluang untuk kita mencipta satu amalan yang terbaik sebagai persediaan kita sebelum kita melangkah masuk dalam bulan Ramadan. Maka sebab itu kita melihat ada banyak juga hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan bulan Rejab, yang di sana ada pertikaian tentang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, munkar, ada yang mengatakan maudhu', palsu dan sebagainya. Cuma nak membincangkan hadis itu sahih tak sahih bukanlah kerja kita sebagai orang awam, yang kita ni sekadar beramal dengan apa yang kita dapat melalui asas-asas dan juga perkara-perkara utama yang telah diajar dan diaturkan oleh para ulama. Cuma kita hari ini melihat, masuk saja bulan Rejab, apa yang boleh sama-sama kita lihat, apa yang boleh sama-sama kita amalkan. Yang pertama adalah perkara-perkara penting yang boleh sama-sama kita lihat dalam bulan Rejab ini dan melihat kepada kelebihan yang ada pada bulan Rejab, iaitu yang pertama, memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Sebab itu dalam bulan Rejab kita boleh gabungkan apa saja kebaikan yang ada dalam bulan Rejab. Contoh, kita ambil puasa lah. Ini antara amalan yang ada dalam bulan Rejab. Kita boleh puasa bulan Zulkaidah pun boleh puasa, bila-bila pun boleh puasa. Cuma jangan puasa pada hari yang diharamkan puasa. Contohnya puasa hari raya Aidilfitri, 1 Syawal tu puasa. Mana boleh kan orang puasa 30 hari Ramadan, lepas tu ada rehatnya, kemudian sambung pula puasa 6. Jadi puasa-puasa yang sunat ni kita buat pada puasa-puasa ataupun waktu-waktu yang Allah Ta'ala beri seluas-luasnya ruang dan peluang kepada kita. Antaranya dalam bulan Rejab ada hari Isnin, ada hari Khamis, ada Yaumul Abyad, puasa hari putih 13, 14, 15. Dan di dalam itu juga kita boleh sertakan niat, sahaja aku berpuasa sunat Isnin contoh, dan juga aku puasa pada hari putih, dan juga aku puasa aku puasa sunat pada bulan Rejab. Semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya kita gabung ketiga-tiga, tak jadi masalah. Ini nak menunjukkan betapa besarnya makna ataupun kelebihan yang Allah Ta'ala berikan dalam bulan Rejab. Sebab itu pahala macam mana? Pahala dapat. Ketiga-tiga pahala dapat. Puasa hari putih pun dapat pahala, puasa sunat Rejab pun dapat pahala, puasa Isnin ataupun Khamis pun kita dapat pahala. Jadi pahala-pahala sunat ini akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukannya. Sebab itu amalan-amalan sunat ni memang banyak kelebihan. Antaranya sebagai salah satu balasan untuk kita berikan kepada Allah, sebagai satu hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memakbulkan segala hajat dan juga cita-cita kita. Kadang-kadang kan kita ada banyak hajat, kita ada banyak cita-cita, kita nak itu, kita nak ni, kita ada doa-doa kita nak Allah Ta'ala makbulkan. Tapi kadang-kadang kita terlupa untuk kita menggandakan amalan-amalan sunat kita. Amalan fardu kita dah buat, itu memang kewajipan kita. Tapi amalan sunat itu adalah salah satu cara dan bentuk hadiah yang kita berikan kepada Allah untuk Allah memakbulkan segala doa dan cita-cita kita. Walaupun Allah tak perlukan kepada hadiah tersebut, Allah tak perlukan kepada amalan-amalan sunat kita, tapi adab yang kita nak sampaikan kepada Allah, nak menunjukkan yang kita ini sayang, cinta, dan kita ini sebagai hamba Allah yang sangat-sangat taat. Maka di sana jom sama-sama kita memperbanyakkan amalan sunat kita, antaranya puasa. Yang kedua, pernah dengar tak? Sebenarnya ada satu amalan
yang tak pernah kita buat dalam bulan Rejab. Tetapi ianya ada dalam sunnah dan juga dibincangkan oleh para ulama, iaitu sembelihan pada bulan Rejab ataupun apa sahaja yang menyamai dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan sembelihan. Contoh, sebenarnya dalam kitab-kitab Imam Syafi'i ataupun kitab-kitab fiqh, memang dalam bulan Rejab ini Nabi SAW ada menyebutkan tentang kelebihan melaksanakan ibadah sembelihan. Selain daripada puasa, ibadah sembelihan juga boleh kita buat dalam bulan Rejab dan ada banyak pahalanya. Contoh, kita nak buat makan-makan, kita nak sedekah pada orang, kita beli lembu, kita beli kambing, kita sembelih, ada pahala besar dalam bulan Rejab. Kemudian diberi pula makan kepada fakir miskin, contoh, golongan yang memerlukan, anak-anak yatim, tak kira siapalah yang perlukan kepada makanan yang sedap-sedap. Jangan pula kambing bakar kita makan, kita bagi dekat anak-anak yatim ni kambing-kambing yang nak basi dah kan. Tak boleh lah macam tu. Jadi sembelihan tersebut pahalanya besar. Ataupun kita buat akikah. Contohnya waktu sekarang ni pandemik, kita tak boleh jalan ke mana-mana, kita takut lagi, kita masih lagi berjaga-jaga. Jadi waktu ini kita tak boleh nak buat majlis besar-besar. Kita buat sembelihan korban. Contohnya kita sembelih 2 ekor kambing untuk anak lelaki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Kita buat sembelihan itu, kita dapat pahala sembelihan akikah, kita dapat pahala sembelihan yang dilakukan dalam bulan Rejab. Ini kalau kita dapat lihat bahawa Nabi SAW menekankan juga antara perkara-perkara penting yang kita mesti untuk melakukan, mesti untuk kita laksanakan, iaitu sembelihan di dalam bulan Rejab, ataupun dikatakan di sini la far'u wala atirah. Dulu sebenarnya kalau masuk dalam bulan Rejab ataupun buat atirah ni adalah satu perkara yang dilarang sewaktu berada di zaman jahiliah. Cuma apabila umat Islam masuk dan juga umat Islam mengindahkan syiar, maka ketika itu sembelihan boleh dilakukan bulan Rejab. Dulu tak boleh. Dulu sebenarnya orang jahiliah sahaja yang menyembelih dalam bulan Rejab, yang dinamakan sebagai peristiwa atirah, iaitu mungkin bagi makan Tuhan dia dan sebagainya. Jadi bila masuk sahaja dalam bulan Rejab, Nabi SAW mengatakan wala atirah, tidak ada atirah lagi dah. Jadi boleh kita melaksanakan sembelihan di dalam bulan Rejab. Jadi ini perkara baru yang boleh sama-sama kita lihat. Yang ketiga, amalan yang kita boleh buat dalam bulan Rejab adalah umrah dalam bulan Rejab. Cuma sekarang ni mungkinlah tak boleh nak buat umrah kan. Tapi mereka-mereka yang berkesempatan, contohnya yang berada di Saudi, yang duduk di Madinah, yang duduk di dalam kawasan Mekah, boleh buat umrah. Jadi anda semua berpeluang untuk melipat gandakan pahala anda, kerana Nabi juga Nabi SAW sebut inna Rasulullah i'tamara arba'ata umrat ihdahunna fi Rajab. Nabi SAW melakukan umrah sebanyak 4 kali, antara salah satunya Nabi melakukan umrah dalam bulan Rejab. Jadi kalau kita dapat peluang, memang tiap-tiap tahun pun kalau bulan Rejab memang penuh orang kat Mekah Madinah ni. Orang berlumba-lumba dah. Dulu bulan puasa je ataupun musim haji je, sekarang dah tak dah. Kan sebelum pandemik, kalau ikut pengalaman saya, daripada bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai dekat bulan puasa tu, ramai orang berpusu-pusu nak masuk ke dalam Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang seterusnya zakat. Nabi SAW menekankan untuk kita membayar zakat dalam bulan Rejab. Maksudnya, zakat ni bukan zakat fitrah saja. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat saham, zakat emas, zakat pertanian, segala macam jenis zakat, kalau boleh kita laksanakan dalam bulan Rejab apabila cukup nisab dia dan juga cukup haul dia. Jadi sebagai kesimpulan, apa yang kita boleh sama-sama fahami, sebenarnya bulan Rejab ini adalah bulan yang cukup istimewa. Dan sebab itu Allah Ta'ala sebut, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Surah Al-Kahfi ayat 110. Bagaimana cara untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita nak menjadi hamba yang terbaik dan menempatkan diri kita dalam syurga Allah? Syaratnya adalah dengan kita memperbanyakkan amalan soleh. Apa yang kita ceritakan tadi tentang puasa, tentang solat sunat, tentang zakat, tentang umrah, tentang sembelihan, semua ini untuk kita mempersembahkan amalan itu kepada Allah agar Allah memakbulkan segala cita-cita dan juga impian kita, insya-Allah. Moga-moga bukan sekadar dengar tapi kita amalkan bersama-sama. Jangan sia-siakan bulan Rejab ini, banyak kelebihannya, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.